ke pengarah syarikat. Dah boleh juga menentukan hala tuju syarikat, dia ada say lah. Kemudian seterusnya, sekiranya dipanggil preemptive right ataupun hak membeli terlebih dahulu sekiranya syarikat bercadang untuk menerbitkan saham-saham baru, maka pemegang saham sedia ada berhak melanggan saham tersebut pada harga yang lebih rendah dari nilai pasaran sebelum ditawarkan kepada bakal pelabur-pelabur baru. Okey, ini hak yang diberikan, dan biasanya kadang-kadang dalam konteks ni biasanya kita perolehi perkara ini melalui option lah. Okey, saya kalau contoh lah hari tu kita belajar tentang pasaran pertukaran asing, kita belajar tentang forward market, kita belajar tentang forward transaction, kita belajar tentang swap transaction. Dia ada satu lagi berkaitan dengan option. Kalau kita bincang tentang pasaran yang macam tu, pasaran hadapan ni, kita ada satu lagi perkara yang kita panggil sebagai option. Apa maksud option? Option dia macam ni. Biasanya, let's say lah saya mudahkan benda ni lah. Contohnya, saya ni adalah owner syarikat. Okay, saya owner syarikat. Okay, Jannah adalah kita kata orang yang beli saham saya. Jadi dalam hal ini boleh dalam kategori tertentu Jannah maksudnya bila saya nak terbitkan saham baharu dan Jannah rasakan saham saya sentiasa ada permintaan, sentiasa naik harga dia, maka pada ketika itu Jannah tak nak beli saham pada pasaran sekunder, iaitu beli daripada pelabur lain, tapi Jannah nak beli daripada saya sendiri, iaitu berlaku di pasaran primer. Kalau beli daripada saya sebagai penerbit saham, maka pada ketika itu Jannah beli di pasaran primer. Ingat balik yang kita belajar dulu, pasaran primer, pasaran sekunder. Kalau primer ni kita beli direct daripada penerbit. Kalau sekunder kita beli daripada pelabur. Okay. Jadi maksudnya Jannah nak beli, tapi Jannah kata, kalau saya tunggu sampai betul-betul terbitan dah keluar, mesti saham ni naik harga. Jadi masa tu Jannah mungkin ambil satu tindakan, iaitu membeli option. Option ni adalah maksudnya hak untuk awak membeli suatu saham tersebut pada harga yang ditetapkan. Contohnya, let's say lah awak dapat beli option tu kata iaitu pada tarikh bila? Tarikh pada contohnya 1 April, bila saham itu diterbitkan, maka Jannah boleh beli saham itu dengan harga RM2. Tetapi Jannah kena spendkan RM500 sekarang untuk beli option tu, melihat kepada berapa lot yang Jannah nak belilah. Okey. Jadi bila sampai 1 April, betul pada ketika itu saham itu bukan lagi RM2, tapi saham itu dah RM3. Maka kat situ Jannah untung sebab Jannah ada option, iaitu hak untuk membeli. Hak untuk membeli saham tersebut. Siapa ni? Siapa yang tak boleh masuk ni? Okay. Betul. Okay. Tapi kalau kita tak nak guna hak tu pun tak apalah. Kalau kita tak nak guna hak tu, kita rugilah RM500. Sebab hak tu dia ada expired. Dia ada expired date. Puan boleh ulang tak Puan? Saya kurang faham. Yang tu ke? Tadi ke? Ya. Okey, dia macam ni. Maknanya dia panggil istilah tu option. Dalam bahasa Inggeris dia je option lah. Option ni dia macam ni. Ini hak membeli dahulu, tapi dalam hal ini boleh juga berlaku dalam konteks apa? Kalau kita kata selalunya dalam hak untuk membeli dengan harga yang lebih rendah ni, kebiasaannya macam ni. Okay. Tadi siapa yang cakap nak ulang tadi? Siapa? Saya Puan, Afiq.
Afiq, okey. Okey. Dia macam ni. Maknanya sekarang ni dia kena ada jangkaan lah. Kita ada buat jangkaan. Jangkaan apa? Kita rasakan syarikat itu dari sudut prestasi dia bagus. Prestasi dia bagus dan bila ada pengumuman untuk diterbitkan saham baharu, siapa yang terbitkan saham baru? Owner lah. Contohnya saya lah. Saya lah syarikat tu yang nak terbitkan saham baru. Saya dah announce saya nak terbitkan saham baru iaitu pada 1 April. Okey. Jadi awak ada, saya keluarkan option. Sebagai sebuah syarikat, saya keluarkan option. Option ni maksudnya apa? Hak untuk membeli sesuatu saham pada sekian-sekian tarikh dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Beli sesuatu saham, saham tu saham apa? Kalau contohnya saham saya adalah saham XYZ. Syarikat saya adalah syarikat XYZ. Okey. Jadi awak menjangkakan bahawa syarikat XYZ akan mengalami kenaikan harga daripada semasa ke semasa. Jadi awak rasa rugi kalau awak tak dapat beli saham itu dengan harga yang berpatutan. Dan sekarang saya dah keluarkan option. Jadi awak rasa better lah awak beli option tersebut. Apa maksud option? Option di sini maksudnya adalah hak untuk membeli saham XYZ pada harga RM2 pada tarikh 1 April. Boleh tak? Macam tu. Dia bagi tempoh. Okey, jadi mungkin dia bagilah tempoh berapa lama mungkin seminggu ke, tapi dia ada tempoh masa dia. Dia akan expired. Kalau tak digunakan dia expired. Okey. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sekarang awak ada hak untuk membeli saham XYZ pada tarikh 2 hari bulan dengan harga pada tarikh 1 hari bulan 1 April dengan harga RM2. Lepas tu pada 1 April awak dapati betul masa diterbitkan saham tu, saya terbitkan saham tu pada tarikh 1 April tu, saham tu bukan RM2, saham tu RM3. Masa tu awak exercise awak punya hak. Exercise awak punya hak tu maksudnya apa? Awak guna hak awak. Awak guna hak awak untuk beli saham tu daripada saya dengan harga bukan RM3 tetapi RM2. Tapi mestilah tally dengan apa yang tertera, iaitu option awak membeli berapa lot. Contohnya membeli 10 lot dengan harga dengan harga RM2. Jadi awak beli awak beli saham XYZ tadi, awak beli dengan harga RM2. Awak ada hak untuk membeli sebanyak 10 lot. Okey. Maksudnya awak akan spendkan sebanyak RM2,000. Okey. Awak spendkan sebanyak RM2,000. Okey. Dan masa tu option awak telah spendkan banyak-banyak. Awak kena highlight lah. Option yang awak beli tu option ni hak tapi hak itu perlu dibeli. Perlu dibeli maksudnya awak perlu bayar hak tersebut. Jadi berapa hak tersebut? Contohnya nilaian option tu contohnya nilaian option itu adalah RM300. Okey. Jadi sekarang option tu nilai dia 300. Awak beli saham tu dengan harga 2,000. Jadi kos sebenarnya yang awak tanggung adalah 2,300. 2,300. Okey. Kemudian sekarang rupa-rupanya saham tu RM3. Sekarang awak dapat dengan harga RM2. Jadi hari yang sama juga awak nak jual di pasaran sekunder. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Awak pun letaklah saham XYZ harga berapa? Harga RM3. Okey, 10 lot. Jadi awak dapat jual dengan harga, contoh mudah awak dapat jual dengan harga RM3,000. Sedangkan tadi awak spend RM2,000 sahaja. Kalau tambah dengan cost option tu adalah RM300 jadi RM2,300. Jadi kita buat tolakan biasalah macam tadilah. RM2,300 tolak dengan RM3,000 tolak RM2,300. Jadi awak untung RM700.
Ini cerita untung kecil-kecilan. Kalau kita andaikan lagi besar lah awak dapat. Tapi andailah kata contoh, awak dah beli option 300. Kemudian bila hari saya announce, kata saya terbitkan saham XYZ yang baru. Rupa-rupanya tekaan awak meleset. Apa yang melesetnya? Saham itu bukan RM3, tetapi saham itu dah turun jadi RM1. Masa tu awak nak guna tak option awak? Awak tak patut guna. Kalau awak guna, rugi awak. Jadi option itu akan expired. Akan expired maksudnya expired tak macam kita makanan awak beli lepas tu expired. Expired maksudnya kena buang. Macam tu juga. Jadi hak itu tak digunakan, dia expired. Jadi awak rugi banyak mana? Rugi 300. Boleh faham tak Amar? Siapa tadi? Ya Allah, siapa yang tadi yang sebut tadi? Saya ni nama apa lupa sikit. Afiq. Okey. Afiq faham tak? Faham. Itu dipanggil option . Option ni hak untuk membeli sesuatu pada tarikh sekian dan juga pada harga sekian. Dan berapa banyak kita boleh hak untuk membeli tersebut. Okey, nanti kalau sempat nanti kita tengok. Biasanya kadang-kadang saya akan sharekan saya akan dapatkan daripada website ataupun saya akan biasanya dapatkan daripada YouTube biasanya. Dalam YouTube dia akan bagi satu ilustrasi lah. Tapi biasalah ilustrasi dia tu ataupun video dia tu dalam bahasa Inggeris. Nanti saya akan sharekan. Nanti awak boleh tengok, awak boleh relatekan dengan apa yang saya cakap tadi. Option. Okey. Jadi selain daripada itu, yang last kali ni adalah hak untuk mendapatkan kembali sumbangan modal sekiranya perniagaan telah ditamatkan. Okey, kita buat andaian macam ni. Saham tu, kita ni pemilik saham biasa. Syarikat tu tiba-tiba muflis. Disebabkan oleh pandemik semua dia muflis. Jadi macam mana kita nak tuntut ni? Siapa nak beli saham kita ni? Tak ada siapa dah nak beli. Dekat pasaran kedua, tak ada siapa dah. Kalau kita jual pun tak laku dah. Jadi apa yang kita boleh buat? Sebab kita kata kita adalah sebahagian daripada syarikat. Kita adalah yang memiliki syarikat walaupun mungkin pesannya tak banyak. Jadi apa yang boleh dibuat adalah kita adalah orang yang terakhir. Sebab tu dia kata hak untuk mendapat kembali sumbangan modal sekiranya perniagaan telah ditamatkan atau disyarikat bergantung kepada keputusan lembaga syarikat. Walau bagaimanapun tuntutan ini hanya akan dibuat setelah kesemua. Awak kena faham perkataan ni. Setelah kesemua liability syarikat dilunaskan. Maksudnya apa? Setelah syarikat, kalau dia muflis, syarikat dah bayar hutang bank, syarikat dah bayar hutang pemiutang, syarikat dah bayar bagi kepada dividen ataupun apa-apa yang berkaitan dengan tuntutan saham keutamaan. Dah bayar semua dah. Barulah kalau ada baki, barulah dibayar kepada saham biasa. Itulah kekurangan saham biasa. Maknanya kalau kita boleh senaraikan ni, kita adalah orang yang terakhir yang akan mendapat tuntutan daripada syarikat. Setelah diselesaikan semua perkara yang berkaitan dengan liability syarikat. Okey. Okey, tadi saya sebut saham biasa. Yang kedua adalah saham keutamaan. Okey, saham keutamaan ini dia berbeza dengan saham biasa sebab dia ada beberapa yang kita panggil sebagai keutamaan yang diberikan. Sebab tu nama dia macam tu. Dia panggil yang ni dia panggil ya Allah Akbar. Yang ni dia panggil share lah kot. Allah apa? Dalam bahasa Inggeris. Yang ni yang saham keutamaan ni dalam bahasa Inggeris dia panggil preferred share. Sebab tu dia panggil preferred. Okey. Okay. Preferred share adalah preferred share adalah saham keutamaan Okay. Preferred share adalah saham keutamaan. Saham biasa ni dalam bahasa Inggeris dipanggil share saja ke atau ada satu lagi term tak ingat berada.
Tengok-tengok ni tak jumpa, nanti saya tengok. Kalau awak sempat awak tengok, saham biasa dia panggil apa? Saham keutamaan dia panggil sebagai preferred share lah dalam bahasa Inggerisnya. Okey, saham keutamaan ni saham yang membawa hak untuk dividen, dia lain. Okey. Tadi kita kena tengok berapa pengumuman ahli lembaga syarikat, ahli lembaga pengarah syarikat terhadap dividen yang nak diberi kepada saham biasa tadi, saham biasa tadi. Maksudnya dividen tu dia akan naik turun bergantung kepada berapa banyak keuntungan syarikat, lepas tu telah dibincangkan berapa yang diluluskan di peringkat ahli lembaga pengarah untuk bagi dividen kepada saham biasa. Okey. Tapi saham keutamaan ni berbeza sebab dia ada dividen yang tetap. Itu dia satu yang benda yang selalu dibahaskan daripada perspektif syariah. Sebab kalau kita lihat saham ni, dia sebenarnya saham. Jadi dia lebih kepada pensyarikatan. Bila kita sebut pensyarikatan, maksudnya dia berasaskan kepada konsep musyarakah. Awak menyumbang modal kepada owner syarikat, owner syarikat pun menyumbang modal, owner syarikat bertindak sebagai orang yang menjadi pengusaha juga kepada syarikatnya. Maka di situ ada konsep yang kita panggil sebagai musyarakah. Jadi bagaimana musyarakah boleh kita kata memastikan berapa keuntungan yang akan diperolehi oleh orang yang mengeluarkan modal, yang terlibat berkongsi modal di sini, konteks ni. Sebab itu dibahaskan daripada perspektif syariah yang agak panjang berkaitan dengan saham keutamaan ni. Kalau saham biasa dia tak ada masalah, as long as syarikat tersebut menjalankan perniagaan yang patuh syariah. Okey, tapi untuk saham keutamaan ni dia sedikit berbeza sebab apa? Sebab dividen dia tetap. Awak faham kan bila kita terlibat dalam pensyarikatan, dividen tak boleh tetap. Perolehan kita tak boleh tetap. Kalau dia tetap, dia macam itu bukan kalau kita sumbang 1,000 kita dapat 10% daripada modal kita, maksudnya setiap tahun kita dapat 10% daripada modal kita. Kalau kita sumbang 10,000, kita dapat 1,000 setiap tahun. Contohnya macam tu. Itu dah jadi macam riba. Sebab dia bergantung kepada modal. Okey? Jadi sebab itu dibahaskan tentang saham keutamaan ni. Sebab dividen dia tetap. Maksudnya dia letak, contoh dia kata dividen 3%. Maksudnya setiap kali diumumkan dividen, saham keutamaan akan dapat 3%. Daripada apa yang dia sumbangkan. Okey. Jadi saham keutamaan diutamakan dalam pembahagian aset, mendahului pemegang saham biasa atau pembubaran syarikat. Okey, tadi kita dah sebut tadi, siapa yang akan dapat? Kalau saham biasa dia adalah antara orang yang terakhir akan dapat claim. Orang dah bagi dah semua kepada liability, komitmen syarikat sebagainya, last sekali baru saham biasa. Tetapi kalau saham keutamaan, dia diutamakan. Sebab tu nama preferred share. Dia diutamakan dalam pembahagian aset mendahului pemegang saham biasa atas pembubaran syarikat. Maknanya kalau kita letak listed, kita list kan hutang bank, hutang dengan pemiutang, kemudian saham keutamaan. Lepas tu yang terakhir sekali adalah saham biasa. Okey, di sini kita lihat ada dua jenis. Dalam realiti semasa kita tengok macam-macam jenis saham yang ada, saham hybrid lah, macam-macam lagi lah. Saham hybrid ni biasanya saham tu digabungkan dengan bond. Okey, tapi yang utama untuk awak faham secara umum untuk hari ini, maksudnya untuk peringkat awak, saya hanya terangkan dua sahaja, iaitu saham biasa dengan saham keutamaan. Tapi kalau yang present nanti dia nak bincang saham hybrid ke, saham boleh tukar ke, saham macam-macam lagi, itu mungkin dia boleh rujuk kepada kepelbagaian tersebut. Tapi ini untuk memahami awak tentang perkara ni dalam kaedah biasa, teorinya kita ada dua jenis ni. Okey. Dan kita ada apa yang dipanggil saham keutamaan kumulatif dan saham keutamaan bukan kumulatif. Okey, jadi kita tengok kat sini.
Okay, kumulatif dengan bukan kumulatif. Nama pun menggambarkan. Yang kumulatif preferred share and non-kumulatif preferred share. Kalau bahasa Inggeris dia panggil kumulatif preferred share and non-kumulatif preferred share. Okay. Kumulatif ni maksudnya apa? Accumulate. Accumulate ni maksudnya apa? Dalam bahasa Inggeris accumulate, dalam bahasa Melayu kumulatif. Kumulatif ni maksudnya apa? Maksudnya kita di top up lah. Macam mana dalam bahasa Melayu betul-betul ni? Okey, dia macam ni. Maksudnya contohnya tahun ni tak mampu bayar dividen tu, dividen ditetapkan 3%. Macam saya sebut tadi 3% untuk saham keutamaan tadi. Tak boleh bayar. Tak boleh bayar sebab apa? Syarikat rugi. Bila syarikat rugi nak bayar macam mana? Tak boleh bayar lah 3% tu. Jadi bawa lah tahun depan. Tahun depan masuk tahun 2021 contohlah tak boleh bayar tahun 2020. Masuk tahun 2021 syarikat untung, alhamdulillah. Jadi bila saham tu namanya saham keutamaan kumulatif, apa yang berlaku adalah 3% yang tak boleh bayar tahun 2020 akan dibawa ke tahun 2021. Digabungkan. Itu maksud kumulatif. Digabungkan pada tahun berikutnya. Jadi instead of kena bayar 3% oleh syarikat tersebut, syarikat perlu membayar dividen kepada pemegang saham keutamaan kumulatif adalah 6%. Boleh faham tak? Puan ulang lagi sekali. Okey. Tadi saya dah sebutkan tadi kan? Ni saya sebut dah kan tadi. Ni saya dah sebutkan tadi kan, saya kata dividen dia tetap. Okey, kita andailah dividen dia 3% lah dia bayar kepada saham keutamaan ni. Bayar dividen 3%. Okey. Bila saya sebut saham keutamaan kumulatif, okey, contohnya tahun 2020. Syarikat rugi sebab apa? Pandemik, tak boleh nak berniaga, banyak bukan tak boleh berniaga. PKPD, PKP, MCO, semua tu lah. Kan? Okey. Jadi tak boleh bayar. Perintah kawan. Okey. Awak tak boleh bayar masa tu. Jadi apa yang berlaku? Dia tak boleh bayar. Tahun 2020 tak boleh bayar. Sebab apa tak boleh bayar? Dividen. Sebab syarikat rugi. Mana syarikat nak bayar dividen kalau rugi? Syarikat boleh bayar dividen kalau syarikat untung. Okey. Jadi tahun 2020 tak boleh bayar. Okey. Jadi masuk tahun 2021 syarikat untung. Jadi bila buat calculation, tahun lepas 2020 tak bayar. Sekarang tahun 2021 kena bayar. Kena bayar kumulatif tu maksudnya 3% tahun 2020 ditambah dengan 2021. Jadi 6% kena bayar untuk saham keutamaan kumulatif. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak? Boleh Puan. Okey, saya nak tanya. Kalau mengikut musyarakah lah, perkongsian untung kan? Betul tak? Musyarakah perkongsian untung kan? Assalamualaikum. Musyarakah perkongsian untung kan? Risau saya ni. Musyarakah perkongsian untung kan? Soalan. Ya. Okey. Jadi kalau syarikat rugi, syarikat kena bayar tak? Tak. Tak perlulah kan sebab kita kata berkongsi untung dan rugi tak? Betul tak? Betul tak ni? Kalau awak tak boleh jawab yang ni, awak tak boleh faham saham keutamaan kumulatif ni. Betul tak? Betul. Okey, jadi dia dah tak menepati syirkah punya, musyarakah punya konsep. Maksudnya macam mana kita nak kata tahun lepas rugi? Kenapa pula bila rugi kita kena bawa pula tahun depan?
Jadi 3 tambah 3 macam ni. Tahun 2020 kena bayar 3%. Ini rugi. Tahun 2021 3%. Lepas tu syarikat untung. Tulis yang tak betul lah tu. Okey, jadi berapa dividen kena bayar? Sekejap. Okey, itu awak jawab. Yang saya sebut tadi lah. 3 dan tambah 3 lah. Sebab apa? Sebab dia kena carry forward. Bawa ke depan. Carry forward ke depan. Maknanya kalau 3 tahun tak untung, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 macam tu. Tengok pada tahun bilakah syarikat tersebut mampu untuk membayar saham tersebut. Jadi sebab itulah ada isu syariah. Sebab apa ada isu syariah? Disebabkan oleh kita memegang kepada prinsip syarikat, pensyarikatan. Jadi bila awak belajar berkaitan dengan pasaran modal, awak kena kaitkan dengan kontrak yang awak belajar. Kalau saya sebut tadi kontrak yang digunakan, walaupun dia tak declare kontrak dia adalah kontrak musyarakah, tapi kita tahu dia adalah inline dengan musyarakah. Kalau dia inline dengan musyarakah ataupun dia selari dengan musyarakah, maksudnya dia kena patuh kepada musyarakah punya konsep. Musyarakah punya konsep adalah perkongsian untung. Macam mana kita nak kata kita kongsi untung sedangkan bila syarikat rugi kita carry forward ke depan? Sebab tu saya nak awak fahamkan benda ni. Sebab bila awak faham benda ni baru awak boleh relatekan dengan isu syariah. Kenapa ada isu syariah di sini? Disebabkan oleh carry forward tadi. Mana boleh kita carry forward untuk syarikat yang rugi? Itu awak kena faham. Tapi sebab bila awak tak faham konsep musyarakah, jadi awak melihat perkara ini secara berasingan. Awak tak dapat relate kan? Kenapa pula Puan kata ada isu syariah? Ada isu syariah lah sebab bagaimana kita nak katakan kita berkongsi untung dan rugi. Kalau tiba-tiba kita, awak rugi tahun ni. Rugi tahun ni, bawa carry forward lah tahun depan, kira hutang lah. Jadi kalau tahun depan awak untung, awak bayarlah 3 plus 3. 3 plus 3. Jadi 6% kena bayar kepada pemegang saham keutamaan kumulatif. Okey. Kita tengok kepada perkara yang kedua, iaitu saham keutamaan bukan kumulatif. Okey. Berbeza dengan saham keutamaan bukan kumulatif. Dia panggil sebagai non-cumulative preferred share. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil non-cumulative preferred share. Jadi dia kata kat sini, walaupun saham ini mendapat keutamaan dalam pembayaran dividen. Maksudnya kalau kita lihat dalam ranking saham tadi, saham biasa dapat last sekali, tapi saham keutamaan bukan kumulatif ni dapat ranking sebelum saham biasa. Dia dapat dulu sebelum saham biasa. Maksudnya dia diberi keutamaan berbanding saham biasa. Tetapi dia tidak bersifat kumulatif. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah syarikat itu rugi pada tahun 2020, syarikat rugi tak boleh bayar 3%. Okey? Syarikat rugi tak boleh bayar 3% dan tahun depan 3% itu tidak di carry forward ke depan. Dianggap sebagai satu bentuk yang kita kata dalam istilahnya di sini dia panggil sebagai kalau
saya bagi tahu dalam konsep ni awak tulis dalam buku awak, kalau awak jumpa dalam mana-mana kontrak syariah dia panggil sebagai benda ni bukan kontrak syariah tapi konsep yang diguna pakai dalam ada kontrak-kontrak tertentu dia panggil sebagai tanazul. Telah digugurkan hak dia. Dia telah maksudnya dia telah dengan rela hati menggugurkan hak dia. Patutnya dia dapat 3%. Dia dapat 3% tu. Tapi sekarang dia gugurkan hak dia 3% tadi. Dia tak tuntut daripada syarikat. Jadi tahun depan tak di carry forward. Maksudnya tidak ada tunggakan. Dividen dibayar seperti biasa iaitu 3%. Walaupun pada tahun depan syarikat untung besar. Okey. Ataupun boleh juga kita kategorikan macam ni. Contohnya tahun 2020 syarikat bukan rugi, syarikat tak untung. Untung sikit sangat. Jadi bila buat calculation syarikat hanya boleh bayar 1% sahaja kepada saham keutamaan bukan kumulatif. Jadi syarikat kata kami boleh bayar 1% saja. Sedangkan yang dijanjikan 3%. Yang dijanjikan 3%. Okey. Boleh bayar 1 saja. 1 saja. Jadi syarikat bayar 1%. Yang lebihnya tu apa? Yang lebihnya tidak di carry forward ke depan. Tidak dianggap sebagai tunggakan. Tetapi orang yang memegang saham keutamaan bukan kumulatif tadi telah maksudnya dia redha dengan kontrak yang kita panggil, dengan konsep yang kita panggil sebagai tanazul tadi. Maksudnya ada perjanjian menyatakan bahawa tanazul akan diguna pakai apabila syarikat tidak boleh membayar pada kadar 3% yang telah dijanjikan tu. Boleh faham tak? Boleh tak ni? Tolong bagi respon kat saya boleh tak? Kalau saya tanya faham ke tak, tolong bagi respon boleh tak? Kurang faham Puan. Kat mana tak faham? Maksudnya macam mana dia jadi tanazul tu Puan? Dia sebab okey, sekarang dia ada hak 3. Contohnya saya sekarang ni saya sepatutnya bagi pada awak 3. Patutnya saya dah janji dengan awak kena bagi 3. Maksudnya kalau saya sebagai pemilik syarikat saya kena bagi dividen pada awak 3%. Tapi sampai hujung tahun bila saya buat calculation saya tak untung besar. Saya boleh bagi 1 saja. Okey, 1% saja. Jadi sepatutnya 2 lagi macam mana? Okey, saya nak tanya macam ni. Kalau saya nak bagi kat awak dalam konteks untung, saya kira hutang ke tak? Soalan saya nak kena awak faham dulu konsep musyarakah. Kalau saya tak boleh bagi untung pada awak, dikira hutang tak untuk tahun tu? Tak. Taklah. Jadi bila tak, macam mana kita nak dalam konteks ni perjanjiannya 3%. Dalam saham keutamaan dah kata 3% dia akan bagi. Jadi macam mana kita nak kira 2 lagi tu? Jadi dalam konteks ni kebanyakan ulama bersepakat bahawa 2 lagi itu adalah dianggap sebagai tanazul daripada pihak pemegang saham bukan kumulatif kepada syarikat. Maksud tanazul itu adalah menggugurkan hak. Hak dia 3 tapi dia gugurkan jadi 2, dia gugurkan jadi 1 saja. 1 saja. 1 saja yang boleh dibayar. Jadi 2 lagi tak payah bayar. Tak payah bayar sebab apa? Tak mampu bayar. Sebab rugi. Jadi dividen itu tak dibawa ke depan. Bila tak dibawa ke depan maksudnya bukan hutang. Boleh tak ni? Susah sangat ke kat sini? Faham. Faham okey. Maknanya sekarang awak fahamkan dulu musyarakah tu. Bila awak faham musyarakah, insya-Allah awak faham kenapa saya kata tak boleh carry forward. Sebab ia adalah perkongsian untung. Okey. Kat sini kita tengok. Kat sini kita tengok saham apakah keputusan MPS, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security terhadap saham keutamaan. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kita lihat saham biasa tak ada masalah sebab dia betul-betul selari dengan konsep musyarakah.
Dapat untung baru bagi. Kalau untung banyak bagi lebih. Kalau untung sikit bagi kurang. Itu tak ada masalah. Okey. Tapi bagaimana dengan saham keutamaan? Itu isu yang besar. Macam mana ni? Sebab ada dia punya apa, kita kata dia punya perolehan dia tu, dividen dia tetap. Berapa peratus tu tetap. Okey, jadi nak tak nak macam mana ni? Okey, jadi dalam hal ni sepakat daripada MPS Suruhanjaya Sekuriti menyatakan memutuskan bahawa saham keutamaan boleh diklasifikasikan, ni saya ambil quote and quote kata-kata, maksudnya saya terus ambil apa kita panggil teks direct daripada Keputusan Majlis Berdasar Syariah 2019, iaitu MPS telah memutuskan bahawa saham keutamaan boleh diklasifikasikan sebagai security patuh syariah dengan syarat-syarat berikut. Maksudnya MPS kata saham keutamaan ni boleh kita katakan patuh syariah sekiranya apa? Sekiranya saham induknya diklasifikasikan sebagai security patuh syariah. Maksudnya kalau kita katakan, contohlah kita kata memang syarikat tersebut bila dia tawarkan saham biasa dia, saham dia adalah patuh syariah. Jadi masa pada ketika itu saham itu boleh dikategorikan patuh syariah juga untuk saham keutamaan. Dan satu lagi, bukan setakat syarat satu saja yang perlu dipenuhi, syarat yang kedua juga perlu dipenuhi, iaitu kalau saham keutamaan yang bagaimanakah yang patuh syariah? Yang kita anggap patuh syariah adalah saham keutamaan bukan kumulatif. Sebab apa? Dia tak di carry forward ke depan sekiranya tak mampu menjelaskan bayaran dividen tersebut. Sebab apa kita anggap dia patuh syariah? Sebab berasaskan kepada konsep tanazul yang saya sebut tadi. Tak bawa ke depan. Maksudnya bila tak bawa ke depan, orang yang mempunyai hak 3% tadi digugurkan hak dia kalau syarikat tersebut tidak mampu membayar 3%. Kalau bayar 1%, dua lagi digugurkan hak. Kalau tak mampu bayar langsung sebab rugi 3%, 3% lah yang digugurkan hak daripada pemegang saham keutamaan. Maksudnya syarikat tak perlu bayar. Itu dipanggil sebagai tanazul. Okey. Nanti awak boleh tengoklah dalam website, bukan website, awak search lah konsep tanazul dalam apa dalam perbankan ke, dalam produk perbankan ke, dalam produk apa pasaran modal ke, mungkin awak akan jumpalah banyak perkara yang dibincangkan daripada aspek konsep tanazul ni, terutama dalam aspek kontrak musyarakah. Okey, ini yang saya sebutkan tadi, pengklasifikasian ini iaitu merujuk kepada istilahnya, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai stock screening. Ini awak kena tahu juga istilah ni. Sebab apa saya kena perkenalkan? Sebab stock screening ni dalam bahasa Inggeris, tapi bila kita terjemahkan dia sebut pengklasifikasian. Bahasa Melayu disebut sebagai proses mengklasifikasikan. Tapi bila kita sebut bahasa Inggeris dia stock screen, kita screen macam tu. Siapa yang nak screen ni? Iaitu MPS Suruhanjaya Sekuriti, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Okey, ini saya rujuk kepada Senarai Sekuriti Patuh Syariah pada 29 Mei 2020. Kalau awak lihat di sini saya sebutkan tadi mengikut kategori. Mengikut kategori ya. Ini adalah pasaran utama ataupun pasaran ACE. Okey, orang yang buat pembentangan untuk saham, dia cuba tengok dekat website Bursa Malaysia apakah kriteria yang perlu ada bagi sebuah syarikat untuk dikategorikan dalam pasaran utama, dan apakah kategori syarikat untuk dia dikategorikan di pasaran ACE dan sebagainya. Tengok dalam Bursa Malaysia. Saya tak bincang kat sini nanti awak boleh bentangkan dalam slide awak. Jangan fokus banyak kepada apa yang telah saya bincangkan. Mungkin awak boleh touch sikit-sikit, tapi awak touch benda yang saya tak bincang sebab banyak lagi perkara yang saya tak bincang kat sini. Tak sempat. Kalau nak bincang semua mungkin tak boleh. Saya hanya memperkenalkan perkara basic saja. Tapi mungkin grup yang bentang saham tu dia boleh rujuk kepada perkara lain. Contoh tadilah tentang dia boleh pergi pada website Bursa Malaysia. Dia tekan website Bursa Malaysia, dia dapatkan maklumat-maklumat yang saya tak pernah ketengahkan dalam slide berkaitan dengan pasaran saham ataupun saham. Okey.
Saya sebut tadi mengikut kategori sektor. Dia ada barangan pengguna, perkhidmatan, industri, tenaga, pembinaan, hartanah dan sebagainya lah yang akhir sekali. Okey. Ni contohnya macam ni. Kita tengok tadi perkhidmatan kewangan. Perkhidmatan kewangan banyak. Perkhidmatan kewangan banyak. Tapi yang betul-betul patuh syariah ada 3 saja. Salah satunya adalah Bank Islam Malaysia Berhad lah. Kemudian daripada berapa? 34 security yang ada. Jadi peratusan yang patuh syariah hanya 9. Kita tengok yang paling banyak sekali yang patuh syariah adalah pada sektor pembinaan, iaitu lebih kurang dalam 91%. Ni banyaklah. Okay. Jadi tadi kita dah sebut tadi, daripada 900 security yang tersenarai di Bursa Malaysia, lebih kurang dalam 697 adalah yang patuh syariah. Yang tak patuh syariah hanyalah 30% sahaja. 33% sahaja. Sikit saja. Jadi untuk kita melabur, pastikan kita melabur dalam security patuh syariah. Jadi macam mana kita nak tahu security patuh syariah ataupun tak? Senang saja, kalau awak buka website, awak boleh tengoklah yang tersenarai ini adalah yang patuh syariah. Yang tidak tersenarai itu adalah tidak patuh syariah. Contohlah kawan awak kata, jomlah beli saham ni. Awak pun tengok dalam senarai security patuh syariah yang terkini lah. Awak kata, tak ada pun. Kalau tak ada tu, maksudnya tidak patuh syariah lah. Yang tersenarai sahaja yang patuh syariah. Yang tak tersenarai tu kalau di Bursa Malaysia mungkin kita kata ini adalah yang dia letakkan sebagai patuh syariah. Sebab tu dia masukkan dalam senarai. Tapi kalau yang selain daripada tu paparan umum tu awak akan tengok ada star lah. Setelah itu rujuk kepada patuh syariah. Okey. Okey, kita lihat kepada seterusnya. Saya tunjuk slide. Okey, setelahnya adalah dalam pendekatan pengklasifikasian daripada Majlis Penasihat Syariah itu kita ada 2 kaedah. Ada 2 kaedah. 2 kaedah. Awak tulis dalam buku awak. Okey, ada 2 kaedah. Satu, kaedah kualitatif. Okay. Dia ada 2 kaedah, satu kualitatif, satu lagi kuantitatif. Okey, kualitatif ni apa dia? Tak, saya pergi yang kuali dulu sebab nampak mudah sikit kan. Kualitatif ni maksudnya image yang baik. Image yang baik. Maksudnya kadang-kadang boleh juga berlaku di mana bila kita tengok dari sudut kuantitatif, kita nilai dari sudut peratusan, benchmark, semua dia comply. Dia patuh syariah. Tetapi bila kita lihat dari sudut kualitatif, contohnya image dia. Image yang baik tu tak ada. Contohnya image yang baik macam mana? Contoh ni saya bagi contoh. Tadi awak tengok kan? Saya tak tahu ni dia kategori syarikat apa syarikat perkhidmatan ni ke apa. Tak ingat Mungkin pengguna dan perkhidmatan ataupun dia industri, Dia industri dan perkhidmatan. Okey. Dah bukan. Awak boleh go through tapi salah saya antara 3 ni, yang ni lebih sesuai lah kot pengangkutan dan logistik. Minta maaf contohnya macam MAS, Malaysian Airline System. Okey. Nanti bila awak tengok MAS ni, kalau ni daripada saya pernah dengar talk dari berkaitan dengan macam mana MPS mengklasifikasikan sama ada dia patuh syariah ataupun tidak sebagainya. MAS ni, Malaysian Airline System ni, kalau dilihat di sudut kuantitatif dia patuh. Dia memenuhi tanda aras. Tapi dari sudut image, kenapa image dia tak elok? Siapa nak boleh jawab? Kenapa image dia tak elok? MAS, kenapa image dia tak elok? Siapa tahu? Malaysian Airline System, kenapa image dia tak elok? Tak ada siapa dapat teka ke? Puan, image dari segi syariah tu. Macam mana?
Kuat sikit, Badrul. Mungkin dari segi pemakaian pramugari dan juga penyediaan arak dalam tu. Okey. Pramugari tu yang tu kita kata susah lah kan. Badrul Tak Badrul Saya nampak Muhammad B Ya. saja. Okey, minta maaf. Ya. Okey. Terima kasih Badrul. Okey. Terima kasih atas jawapan. Okey, maksudnya awak alert lah dengan perkara semasa ya. Okey, dia macam ni. Emas ni isu dia adalah kalau kita lihat di sudut pakaian, kalau dekat bank Islam pun isu pakaian ni tak selesai lah. Kita kata ada juga orang dia kalau awak pergi satu kita kata awak pergi bank, contohnya perbankan Islam, awak dapati law frontline dia, orang officer dia, frontline officer dia, bila dia tawarkan perkhidmatan tu, dia tawarkan perkhidmatan patuh syariah tapi dia pemakaian dia tak patuh syariah. Jadi perkara ni masih lagi kita tak mampu nak buat lah, nak kontrol benda ni tak boleh. Masih lagi tidak ada satu peruntukan ataupun undang-undang yang meletakkan bahawa orang yang nak tawarkan produk patuh syariah pun kena patuh syariah juga. Setakat ni tak ada. Jadi emas ni image dia adalah betul pakaian tu, tapi pakaian tu tak dimasukkan dalam senarai lah kenapa dia masih lagi tidak dikategorikan sebagai patuh syariah. Tetapi lebih kepada penyediaan arak secara percuma. Sebab penyediaan arak secara percuma, maksudnya kalau by request boleh dapat. Ini international kan? Okay. Jadi itu yang image dia yang kita anggap sebagai image yang kurang baik. Sebab itulah daripada aspek sama ada sesuatu security itu dikategorikan patuh syariah atau tidak, dia ada dua. Awak kena ingat dua. Satu kualitatif, satu kuantitatif. Kualitatif ini adalah image. Melihat kepada image. Image tu baik tak baik. Kadang-kadang dia dah patuh. Tapi image, ya Allah, macam tak boleh ya. Orang tengok pun macam tak boleh ya. Tu pun dia ambil kira juga. Jadi pihak yang menilai tu akan ambil kira juga image. Dan yang kedua barulah kita kata tanda aras ni. Apa tanda aras dia? Kita ada dua tanda aras. Itu tanda aras 5% dan tanda aras 20%. Ini yang kita kategorikan dia sebagai nisbah aktiviti perniagaan. Dan yang kedua adalah nisbah kewangan. Okey, nisbah kewangan ni merujuk tunai ke atas jumlah aset, ini merujuk hutang ke atas jumlah aset. Okey, nanti saya akan ni kan. Okey, seterusnya adalah ni. Okey. Saya nak tanya sebelum tu, awak ada kelas apa ke? Apa ni? Lepas ni ada pun tapi pukul 5. 5, okey. Saya ambil lajak 15 minit Saya cuba Okey, ini awak tulis dulu dalam awak punya buku. Kita ada kuantitatif 2 peringkat iaitu aktiviti perniagaan tanda aras 5%, tanda aras 20%. Ini adalah tunai ke atas jumlah aset, hutang ke atas jumlah aset, nisbah kewangan. Maksudnya kita ada 2 peringkat aktiviti perniagaan dan peringkat yang dipanggil sebagai nisbah kewangan. Okey. Saya nak tunjukkan, saya nak saya nak stop sharing ni, saya nak buka yang lain. Okey. Betul dah tadi. Okey. Okay, ni tak apalah ya. Nanti awak tengok dekat website, mungkin ada yang terbaru. Nanti awak boleh sharekan pada kawan awak lah. Dia biasanya dalam slide ni dia ada 2 version. Dia ada version yang bahasa Inggeris dan ada version bahasa Melayu. Ada masalah. Sekejap. Allahu Akbar, macam-macam lah keluar ni. Saya tengah buat kerja. Okay. Boleh nampak ke? Boleh Puan. Okay. Saya tengok.
Okey, kita tengok. Ini dia akan apa ni kan pada 2 kali setahun iaitu pada bulan Mei dan November, tapi benda ni keluar penilaian tu dibuat 2 kali iaitu Mei pada bulan Mei dan November. Sebut tadi apa? Mei dan November Mei November kan? Ya Puan. Ni Mei November. Okey. Jadi maksudnya kat sini, tapi biasalah bila dia keluarkan ada yang 31 dan sebagainya, itu inilah Okey, maksudnya 2 kali setahun. Ni saya bagi apa kat awak ni? Okey, ni keputusan Majlis Nasihat Syariah. Saya bagi kat awak salah. Okey, salah. Okey, sekejap. Ni salah ni, bukan. Ni keputusan Majlis Nasihat Syariah. Salah. Saya dah stop sharing kan? Belum Puan. Belum? Awak nampak apa? Masih lagi nampak yang keputusan Majlis Nasihat Syariah ke? Dah tak nampak dah Puan. Okey, sekejap. Salah. Bukan keputusan Majlis Syariah. Sekejap List. Okey. Okey. Ni nampak? Senarai Sekuriti Patuh Syariah nampak? Nampak skrin hitam ni Puan. Skrin hitam? Tak nampak Tak nampak Tak Tak nampak. nampak Puan. Okey. Ada salah pula ni. Ni? Nampak Puan. Okey, terima kasih. Okey. Tadi saya sebutkan dah tadi, senarai sekuriti patuh syariah ini ditentukan dengan 2 pendekatan. Satu secara kualitatif, tadi imej yang baik, maksudnya imej yang baik, dan satu lagi adalah secara kuantitatif. Kuantitatif ni, kuali tu maksudnya benda yang tak boleh diukur. Tapi kuanti ni boleh diukur, quantify. Kita boleh ukur. Dengan cara apa? Maksudnya kita ikut peratusan sebagainya, itu maksudnya quantify. Maksudnya kita kuantitatif. Kita kena ukur dari sudut berapa peratus, berapa banyak dalam bentuk amount ringgit Malaysia ke apa. Lepas tu kita convert kepada peratusan. Itu adalah kuantitatif. Okey? Apa kita jelip ni? Okey. Jadi kita tengok ni adalah senarai sekuriti patuh syariah saya sebut kat awak tadi, Mei dan November penilaian tersebut. Mei November, ni yang tadilah yang saya ambil dari sini lah. Okey, tanda aras ada 2. Kalau kita secara kuantitatif kita ada 2, iaitu tanda aras aktiviti perniagaan dan tanda aras nisbah kewangan. Ni tanda aras nisbah kewangan. Okey, tadi awak dah tulis dah, tanda aras aktiviti perniagaan adalah tanda aras yang 5% dan tanda aras yang 20%. Okey. Kita baca sikit kat sini. Okey. Macam mana bila MPS tengok? MPS kena tengok adalah kepada penyata kewangan bagi tahun berakhir, bagi tahun terkini syarikat tersebut yang telah diaudit. Maksudnya syarikat tersebut kena hantar untuk diaudit terlebih dahulu, barulah penyata kewangan itu disubmit kepada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Okey. Jadi apa yang MPS buat? MPS buat adalah dia melihat kepada sumbangan daripada aktiviti-aktiviti tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan dan keuntungan sebelum cukai kumpulan sesebuah syarikat. Okey. Jadi MPS akan lihat
berapa banyak aktiviti tidak patuh syariah dibahagi dengan perolehan, bukan keuntungan, pendapatan. Pendapatan kumpulan dan keuntungan sebelum cukai yang diperoleh syarikat tersebut. Okey. Maksudnya ada dua item, tengok perolehan dan keuntungan syarikat. Dicampurkan dan dibandingkan dengan berapa aktiviti tidak patuh syariah. Kemudian darab dengan 100. Okey. Contohlah kita kata macam ni. Syarikat saya lah, triple tadi, XYZ. Didapati ada juga aktiviti yang bercampur. Aktiviti tidak patuh syariah tu tak ada. Kalau contohlah saya, bila double check, tak ada langsung aktiviti tidak patuh syariah, semua patuh syariah, tak apalah, boleh terus dikategorikan sebagai security patuh syariah. Tak ada masalah. Tapi sekarang, contohlah syarikat saya, ada juga bila disenaraikan ada aktiviti tidak patuh syariah. Apa aktiviti yang terlibat dengan tidak patuh syariah? Contoh, saya menyimpan, saya membuat simpanan, ataupun saya kata saya terlibat dalam apa? Saya ada membuat pelaburan. Pelaburan syarikat dibuat dalam instrumen tidak patuh syariah. Dan pelaburan tu menghasilkan dividen. Contoh, menghasilkan dividen. Jadi saya masukkan dia sebagai perolehan syarikat. Sebab itu adalah perolehan syarikat. Tapi daripada aktiviti pelaburan tidak patuh syariah. Aktiviti daripada pelaburan tidak patuh syariah. Jadi contohlah, kita kata perolehan kumpulan dan keuntungan. Contoh-contoh. Perolehan kumpulan, awak tolong tulis dekat awak punya buku. Nak suruh kira ni, baru boleh faham. Okey. Perolehan kumpulan dan keuntungan sebelum cukai kumpulan, contohnya syarikat perolehi sebanyak, contoh, 150,000. Contoh ni contoh, bagi nombor yang senang lah. Okay. Kemudian daripada pelaburan ni saya buat aktiviti tadi, saya melabur dalam aktiviti tidak patuh syariah, kemudian menghasilkan dividen. Dividen itu perolehan dia sebanyak 20%. 20% pula. 20,000. Okey. Cuba awak kira berapa peratus? Macam mana nak kira peratus tu? 20,000 bahagi 150,000 darab 100. Dapat berapa? Kira-kira cepat-cepat. Dapat berapa? 20,000 bahagi 150,000 darab 100. Pakai ni lah, pakai apa, phone ke apa, tak boleh ke? Awak dapat berapa? 13.3333. 13.3. 13.3 lah. Betul Akilah 13.3. Okey, maknanya Ya, betul. awak bagi 20,000. Okey. Okey, kalau macam tu, cuba tengok kat sini penyataan tu. Agak-agak security tu ataupun saham syarikat tersebut boleh tak dikategorikan sebagai patuh syariah? Boleh. Boleh ke? Boleh kot Wan. Sebab apa boleh? Sebab dia kurang daripada 50%. Tu tulis berapa tu? 50 ke 5? 5 ke 50 tu? Oh, 5. So tak boleh. Maknanya sekarang, cuba baca. Okey, saya ajar macam tu supaya awak faham. Sekarang ni, kalau misal contoh, syarikat ada aktiviti apa? Aktiviti perjudian. Contoh ni contoh dia terlibat juga dengan aktiviti perjudian. Berapa perolehan dia? Perolehan dia contohnya 10,000. Perolehan kumpulan dan keuntungan dia contohnya 100,000. Jadi 10,000 bahagi dengan 100,000. Darab dengan 100. Tadi bila awak darab 100 dapat 13.3%. Jadi kat sini dia kata 5%. Sebab tu dia kata kat sini, dia kata bagi perniagaan atau aktiviti yang disenaraikan di atas, sumbangan daripada perniagaan tidak patuh syariah kepada perolehan kumpulan atau keuntungan sebelum cukai kumpulan sesebuah syarikat
mestilah kurang daripada 5%. Boleh faham Maknanya tadi Akilah dah kira 13.3. Maka itu adalah peratusan yang tidak patuh syariah dalam syarikat tersebut. Maka kat sini dia tak comply kepada syarat tanda aras 5%. Oleh sebab itu, maka syarikat ini sekuritinya tidak boleh disenaraikan sebagai patuh syariah. Boleh faham? Boleh Puan. Okey. Okey, jadi yang ni pula 20%. Okey, contoh. Nanti boleh tak? Nanti sesiapa ambil yang baru, Ni saya ambil tahun 2020 Cuba tengok tahun 2021. Dah ada satu klausa je. Ada tak? Tak. Yang lama dulu dia ada. Sewaan daripada bukan. Nanti tengok ada beza tak? Saya tak ingat lah. Ada yang lama, yang baru ni. Sebab tu bila banking ni nak kena sentiasa update. Kadang-kadang dia ada benda baru. Cuba tengok sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah ni saya rasa ada. Dulu dia ada satu lagi item di bawah tanda aras 20% ni. Contohnya adalah seperti syarikat yang terlibat dalam pusat-pusat peranginan. Masuk perhotelan. Dia tak boleh dikategorikan sebagai patuh syariah. Dulu dia di bawah tanda aras 20%. Jadi mana-mana syarikat yang serve ataupun menyediakan perkhidmatan kepada perhotelan, biasanya memang syarikat dia tak boleh dimasukkan dalam kategori patuh syariah. Dulu. Sekarang dah dikeluarkan daripada tanda aras 20%. Dulu contohlah, okay, saya bagi contoh yang ni pula. Kita buat kiraan pula. Okey, sewaan juga. Anda dah kata tadi, macam tadi juga, kumpulan, maksudnya perolehan kumpulan dan keuntungan syarikat tu sebelum cukai adalah 150,000. Sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah, contohnya adalah sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah, saya ada building, lepas tu saya sewakan kepada aktiviti tidak patuh syariah. Contohlah dia gunakan untuk tempat apa, ni contoh bukan saya lah, orang kat luar sana lah, dia sewa tempat tu untuk sport toto ke Magnum ke apa ke, contoh. Okey, jadi sewaan daripada aktiviti tidak patuh syariah dia dapat daripada building tu patuh syariah, tak ada masalah. Tapi hasil perolehan sewaan tu dia dapat daripada owner ataupun penyewa, tenant yang menyewa untuk aktiviti tidak patuh syariah. Jadi bila declare sebanyak 20,000. Jadi perolehan dia 150,000. Lepas tu daripada aktiviti tidak patuh syariah sewaan 20,000. Jadi sekarang kita boleh tak kategorikan syarikat ni patuh syariah ataupun tidak? Faham tak soalan saya ni? Patuh syariah Puan. Sebab tanda aras dia 20%. Jadi yang persen dia berapa hari? Tadi 13.33. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi tu fahamlah Saya harap fahamlah maksudnya Haji dah faham tu indikator lah. Saya anggap orang lain pun kalau tak faham nanti boleh tanya Okey, tanda aras nisbah kewangan. Okey. Tadi maksudnya semua tanda aras ni dia kena penuhi. Dia tak boleh tak penuhi. Okey. Okey, tanda aras nisbah kewangan pula macam mana? Okey, contohnya macam ni. Saya ada tunai. Saya syarikat saya ada tunai. Kemudian saya tempatkan tunai saya ataupun saya depositkan tunai saya ke dalam akaun konvensional. Okey. Akaun konvensional. Okey, kita buatkan kiraan lah. Dalam akaun konvensional saya tempatkan lebih kurang dalam contoh. Kejap. Okay. Okey, tanda aras ni pula dia kata melihat kepada tunai yang diambil kira tunai yang ditempatkan dalam akaun
dan instrumen konvensional. Manakala tunai ditempatkan dalam akaun dan instrumen Islam tidak ambil kira dalam penggiraan ini. Setiap nisbah di atas bertujuan untuk melihara riba dan elemen berteraskan riba dalam penyata kedudukan kewangan sebuah syarikat. Mestilah kurang daripada 33%. Okay. Maksudnya kita buat bandingan lah dengan tadi perolehan tadi juga. Kita buat bandingan berapa peratus yang kita letakkan dalam akaun instrumen konvensional. Tapi kalau sekiranya kurang daripada 33%, maka syarikat tersebut boleh dikategorikan patuh syariah. Tapi kalau contohnya bila kita buat kiraan, kita tengok tunai yang diletakkan dalam akaun itu dengan perolehan yang ada lebih daripada 33% ataupun 33% dan ke atas. Maksudnya kat situ yang syarat dia mesti kurang. Kalau 33% pun tak comply jugalah. Tak comply juga. Jadi kat sini tetap dianggap tidak patuh syariah. Ataupun contohnya syarikat saya berhutang tapi mendapatkan pembiayaan daripada konvensional, iaitu berteraskan pada faedah. Contoh ataupun saya tawarkan bond tu tidak patuh syariah. Ada riba dan sebagainya, tak patuh syariah. Jadi saya dapatkan pembiayaan dengan menawarkan bond. Jadi pada ketika itu perolehan yang saya dapat itu saya kena bahagikan dengan perolehan syarikat berapa, kemudian darab dengan 100. Kalau dapat 33% dan ke atas, maka kat situ syarikat tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai patuh syariah. Jadi ini adalah kita anggap sebagai syarat-syarat yang perlu dipenuhi bila kita nak memastikan sama ada syarikat tersebut ataupun security tersebut boleh dikategorikan patuh syariah ataupun tidak. Jadi saya harap awak jelas. Maknanya kita kata dalam aspek kuantitatif kita ada dua, iaitu tanda aras aktiviti perniagaan dan yang kedua adalah tanda aras nisbah kewangan. Jadi kalau boleh nanti saya share balik benda ni supaya boleh baca balik perkara tersebut. Okey, last sekali adalah bagaimana kalau kita dapati bahawa sesuatu ataupun kita kata kita dah faham dah bahawa syarikat tersebut syarikat akan dinilai 2 kali setahun dan syarikat itu ataupun security tersebut kadang-kadang akan masuk dalam security patuh syariah dan kadang-kadang akan terkeluar daripada security patuh syariah. Jadi bagaimana kalau kita dah beli ni saham tu, tiba-tiba saham itu bertukar menjadi status tidak patuh syariah. Ni apa yang kita patut buat? Maksudnya security patuh syariah kemudian bertukar status menjadi security tidak patuh syariah. Apa yang patut kita buat? Okey. Dia ada beberapa cara lah. Okey. Contohnya kita kata, dia kata, ni saya ambil sini nampak tak ni? Dah saya ambil 5 minit Allah tak boleh pula masuk. La ilaha illallah, kenapa? Okey. Contohnya security tu dah tukar daripada patuh syariah kepada tidak patuh syariah. Apa yang patut saya buat? Okey. Perkara yang pertama adalah kita tengok bila tarikh kemaskini berkuat kuasa, iaitu berkuat kuasa pada 29 Mei 2020. Dia tengok bila dia kata pada harga security tersebut melebihi atau bersamaan dengan harga kos pengeluaran. Okey. Maksudnya macam ni. Bila tarikh diumumkan sama ada security itu patuh syariah ataupun tidak patuh syariah, contohnya pada 29 Mei. Okey. Jadi masa kita tengok tu, kita tahu 29 Mei hari ni kita tengok. Okey. Masa tu kita tengok alamak, saham yang kita beli tu tidak patuh syariah. Apa yang patut kita buat? Okey. Kita tengok pula harga pasaran security tersebut. Melebihi atau bersamaan. Okey. Kalau melebihi atau sama dengan kos pengeluaran kita waktu kita beli dulu. Kita buat calculation kos kita contohlah 10,000, contoh 10,000. Saya ambil contoh mudah lah, 10,000. Okey. Kiralah semua dengan administration fee apa semua, kira semua. Kemudian bila kita dapati tak patuh syariah pada ketika itu dan dia lebih atau sama dengan kos pelaburan kita, kita kena jual segera. Waktu tu juga, hari tu juga. Para pelabur yang memegang security tidak patuh syariah tersebut perlu melupuskannya. Sebarang dividen yang diterima sehingga tarikh pengumuman dibuat serta keuntungan modal hasil daripada pelupusan security tidak patuh syariah tersebut pada hari pengumuman dibuat boleh simpan oleh pelabur. Maksudnya apa? Maknanya contoh lah kan kita kata
awak beli hari tu kos awak 10,000. Tapi hari ni bila diumum tak patuh syariah, awak jual, awak dapat 15,000. Awak dapat 15,000. Jadi 15,000 tolak 10,000, awak dapat 5,000. 5,000 tu nak buat apa? 5,000 tu awak boleh simpan. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata kat sini, boleh disimpan oleh pelabur tersebut. Sebab apa? Hari tu umum, hari tu jual. Walau bagaimanapun, sebarang dividen yang diterima dan lebihan keuntungan modal yang terima hasil daripada pelupusan sekuriti tidak patut syariah selepas hari pengumuman hendaklah disalurkan kepada Baitul Mal atau Badan Kebajikan. Okey. Andailah kata hari pengumuman tu awak tak berjaya jual. Awak terpaksa jual esoknya. Maksudnya awak hanya berjaya berjual besoknya, bukan hari ni, hari pengumuman. Maka lebihan tadi, contohnya tadi kos pelaburan 10,000, awak jual dengan harga 15,000, 5,000 itu awak tak boleh ambil. 5,000 itu untuk awak kena salurkan kepada Badan Kebajikan. Itu kes pertama. Dia ada 2 kes saja saya rasa. Okay. Tetapi sekiranya sekiranya awak dapati, contohnya sekiranya kan, pada hari pengumuman dibuat, tiba-tiba harga sekuriti tersebut berada di bawah kos pengeluaran. Ni saya highlight kat situ. Tadi sama atau lebih. Tapi hari ni awak tengok diumumkan 29B contoh diumumkan sekuriti itu tak patut syariah. Kemudian awak nak jual, awak tengok bahawa harga jualan tu kalau awak jual hari ni dengan harga yang pasaran, awak dapati bahawa harga tersebut di bawah daripada kos pengeluaran awak. Jadi, Majlis Penasihat Syariah membenarkan awak memegang sekuriti tersebut sehinggalah awak dapat cover kos. Contohnya apa? Saya baca kat sini. Sepanjang tempoh pegangan sekuriti tidak patut syariah, para pelabur juga dibenarkan untuk menyimpan dividen yang terima sehingga jumlah dividen yang terima dan harga pasaran sekuriti tidak patut syariah terus bersamaan dengan kos pelaburan. Pada ketika itu, para pelabur dinasihatkan untuk melupuskan pegangan mereka. Okey, maknanya sekarang ni awak dapati bahawa di bawah kos pengeluaran. Tapi dalam tempoh awak menunggu awak dapat dividen. Dividen tu awak boleh dianggap sebagai dividen yang kita kata boleh diterima sebagai pendapatan yang haruslah. Pendapatan yang harus awak boleh simpan, tapi ia adalah sebagai top up kepada yang contoh saya bagi penomoran lah senang. Contohnya kos pelaburan awak adalah sebanyak 1,500 ataupun kita kata kos pelaburan awak adalah, kita ambil jumlah mudah 10,000. Okey, kos pelaburan awak adalah 10,000. Tapi kalau awak jual hari ni, awak hanya dapat awak hanya dapat 8,000. Jadi macam mana awak nak cari lagi 2,000 tu? Awak pun tunggu, tiba-tiba awak dapat dividen. Dapat dividen. Dalam tempoh awak menunggu supaya harga naik tadi, awak dapat dividen. Dividen dapat berapa? Dividen dapat 2,000. Jadi pada ketika itu dividen itu adalah sebagai top up kepada 8,000 yang kos yang ada tadi. Jadi akhirnya kita kata boleh cover kos pengeluaran tadi. Maka pada ketika itu awak kena cepat-cepat jual saham tersebut. Tak perlu tunggu lagi. Kalau ada lebih, itu bukan hak awak. Yang lebih hak awak itu adalah pada ketika hari pengumuman dibuat. Kalau awak jual hari tu awak dapat, itu adalah hak awak. Tapi kalau kata nak bagi pada Badan Kebajikan pun tak ada masalah. Tak apalah saya nak bagi Badan Kebajikan, tak masalah. Ini adalah sarangan yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah sekiranya tiba-tiba bila kita melabur pada keadaan kita melabur tu memang saham tu patut syariah, tapi tiba-tiba dia berubah kepada tidak patut syariah. Jadi apa yang kita patut buat? Lihat kepada tindakan yang saya sebutkan tadi. Maknanya boleh menunggu kalau harga saham tidak di bawah harga kos pengeluaran, tapi kalau kita kata dah sampai boleh cover kos pengeluaran, kita kena jual. Yang lebih itu bukan hak kita. Dah perlu disalurkan kepada Badan Kebajikan. Okey. Jadi satu lagi last, kalau sekuriti tidak patut syariah, memang pelabur dinasihatkan tidak melabur lah.
Maksudnya kita kata MPS menasihatkan para pelabur yang melabur berdasarkan prinsip syariah supaya melupuskan security tidak patut syariah yang dipegang dalam tempoh tidak melebihi 1 bulan selepas mengetahui status security tersebut. Sebarang keuntungan dalam bentuk modal atau dividen yang diterima sebelum atau selepas pelupusan security tersebut adalah disalurkan kepada Baitul Mal atau Badan Kebajikan. Contohnya ini dalam keadaan di mana memang security itu tidak patut syariah langsung. Bukan dia terkeluar. Memang tidak patut syariah. Kita yang tak perasan. Kita yang sebelum ni tak ada awareness tersebut. Maknanya, jadi kat situ kita kata pada ketika itu diberi tempoh 1 bulan untuk melupuskannya. Okey. Yang tadi maksudnya merujuk kepada security yang bertukar status. Yang ni memang tidak patut syariah. Cuma kita tak aware tentang perkara tersebut. Bila kita dah aware lah, sebelum ni ada ke patut syariah? Tak ada juga. Maksudnya kita ada tempoh sebulan saja untuk melupuskannya. Okey. Jadi ada apa soalan tak sebelum ni dia sebut kat sini lah kos pelaburan termasuk kos pembrokeran ataupun kos transaksi yang berkaitan. Kalau kita kata dimension administration fee ke transaction fee ke yang melibatkan pembrokeran ke sebagainya, itu semua termasuk dalam kos pelaburan. Bukan melihat kepada harga jualan ataupun harga belian saja. Okey. Ada apa soalan sebelum kita tutup perbincangan kita? Boleh faham ke? Boleh faham Boleh ke? InsyaAllah boleh Puan. InsyaAllah boleh Puan. Jadi kalau tak boleh nanti saya kongsikan nanti awak rujuk balik Sebelum tu boleh tak saya tanya ada tak slide saya yang awak tak ada? Ke semua dah ada? Setakat ni ada Puan. Akilah? Boleh? Ada yang saya tak ada Puan. Dalam grup semua ada ke setiap kali ke ataupun awak dapatkan dekat KLMS atau memang tak ada? Kalau last yang saya ingat Puan bagi pasaran wang, slide last dalam grup. Okey, kalau macam tu tak apa, nanti saya bagi pasaran pertukaran asing. Pasaran pertukaran asing belum Belum lagi Belum ada Puan. Okey, nanti saya sharekan. Okey, jadi saya rasa itu saja. Boleh tak nanti lepas habis kelas ni ke atau siapa-siapa yang lapang sikit nanti, boleh tak sharekan apa kita kata jadual waktu kelas dia. Maksudnya kalau awak berlainan dengan orang lain, awak share dalam grup. Nanti saya nak gunakan untuk kalau saya nak slot in kelas. Boleh tak? Sharekan petang ni boleh Boleh baik. Boleh Puan. Grup 6A, grup 6LA dan sebagainya. Okey, jadi saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan.